Hadirin hadirat sekalian, saya diminta menyampaikan satu tajuk tentang fadilat berwakaf. Pada peringkat awal saya menerima tajuk ini, saya membayangkan seriusnya masjid ini. Sebab tajuk wakaf ni sangat serius. Bila kita semak, oh dia nak buat masjid, jadi tidaklah seberat yang disangka. Sebab bila cerita tentang wakaf, ini satu instrumen kewangan yang sangat besar, yang jarang diangkat ke permukaan untuk dipahami oleh orang awam. Inilah dia kelebihan Islam. Islam ni dia bukan agama yang hanya membincangkan aspek spiritual semata-mata. Islam tidak hanya kehidupannya antara dinding masjid, hanya kehidupannya Mekah, Madinah, Kuala Lumpur, Mekah, Madinah, Kuala Lumpur. Tidak. Islam ini juga mendidik umatnya supaya menjalani kehidupan di dunia dengan cara kehidupan yang terbaik. Semua terbaik, dari segi kerjaya, dari segi sosial, dari segi politik, dari segi ekonomi dan pelbagai lagi. Maka termasuklah juga dalam mengurus kewangan. Islam tidak ketinggalan mengajar umatnya bagaimana nak merancang pengurusan harta dan juga mengurus kewangan. Begitu cantik sekali. Sebab itu secara umumnya perancangan pengurusan harta di dalam Islam ini ulama bahagikan pada dua. Pertama, perancangan harta semasa hidup. Yang kedua, pembahagian harta selepas kematian si pemilik harta. Dan dia punya huraian itu begitu terperinci sekali. Kalau perancangan harta semasa hidup, masa kita masih bernyawa ni, ya, ini dinamakan hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar. Ini masa kita masih bernyawa. Tapi bila kita dah mati, dia ada pula pembahagian harta selepas kematian. Dan pembahagian harta selepas kematian ini tertakluk pula pada satu lagi kaedah dipanggil hukum faraid. Tapi sekarang ni orang dah tak ramai maklum atau faham tentang hukum faraid. Apatah lagi bila tak faham, dia akan jadi faraid, jadi afraid, jadi takut pula dengan faraid itu. Lalu dia buatlah macam-macam alasan supaya orang tak dapatlah faraid. Kalau kita tengok secara terperinci, Islam ini dia mengajar kita bagaimana untuk nak wealth creation, bagaimana nak menghasilkan harta. Dia ada, tonton ceklah Quran. Basic ayatnya surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Ta'ala menggalakkan umat Islam, habis saja semayang, keluar cari harta. Sekiranya kamu, kata Allah, dah habis mendirikan semayang, bertebaranlah kamu mencari rezeki di bumi ini. Jangan hanya pasrah kepada qada dan qadar. Jangan jadi bangsa menganggur, hanya mengharapkan keajaiban. Tidak. Disuruh fantashiru fil ard. Keluar cari. Itu ayat paling asas. Kedua, Islam mengajar pula wealth accumulation, ataupun bagaimana nak mengumpul harta dan mengembangkan harta itu pun ada. Sebab dalam Islam adalah tidak wajar harta yang kita dapat itu kita simpan begitu saja tanpa kita nak mengembangkannya. Dan pengembangan harta itu boleh dilakukan menerusi simpanan ataupun pelaburan di institusi kewangan. Dan itu ada garis panduannya dalam Quran. Sebab itulah Islam menggalakkan umatnya untuk membuat simpanan dan melaburkannya untuk nak mengembangkan harta, sebagaimana yang disebut dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Allah Ta'ala menggambarkan Yusuf ketika ditanya bagaimana nak uruskan pertanian. Kata dia, kamu tanamlah bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, jangan usik langsung. Kemudian apa yang kamu ketam jangan semua, tinggalkan pada tangkai kecuali sedikit. Illa qalilan mimma ta'kulun. Ambil cukup kamu untuk makan saja. Kalau Nabi Yusuf terangkan lagi, kemudian setelah datang dalam tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar, kamu pun habiskan makanan yang kamu sediakan itu, kecuali sedikit yang kamu simpan untuk dijadikan benih pula. Itu begitu terperinci di dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Dan itu Islam adalah agama yang mengajar kita supaya hidup menabung. Itu menabung. Hari esok pergi ke Bandung, hari lusa ke Surabaya. Dari kecil rajin menabung, nanti besar adik-adik jadi kaya-kaya. Ramai orang jadi kaya hari ini kerana dia menabung daripada kecil.
bolehlah dia beli harta yang banyak kerana dia menabur daripada sekolah lagi dia menabur. Ada. Bila kita tanya macam ni, you boleh kaya? Saya menabur. Oh, okey. Menabur. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran mengajar kita bagaimana nak wealth protection, perlindungan harta. Sebagai jaminan hidup kita di dunia ini, selain daripada simpanan dan juga harta yang mencukupi, kita juga diajar oleh agama supaya menjaga harta kita daripada musibah ataupun perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebab itu dalam rangkaian hadis-hadis banyak disebutkan orang yang mati kerana mempertahankan maruah mati syahid. Orang yang mati mempertahankan maruah keluarga mati syahid. Orang yang mati mempertahankan hartanya juga mati syahid. Itu hadis panjang. Mana orang masuk rumah kita, dia mengapa-apakan keluarga kita, kita pun tak adalah terror sangat nak melawan. Tapi kalau orang kurang ajar sangat, kita jadi nak marah juga. Jadi walaupun dia bersenjata, kita gerak dia buat lebih kurang pada anak kita. Harta kita pun awal-awal rupanya kita lupa kita apa ilmu, pertahankan diri apa tak ada, agak berani saja. Akhirnya tebas dia orang pedang meninggal kita. Itulah meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik kerana mempertahankan maruah harta, keluarga dan diri kita. Itu yang ketiga, wealth protection. Yang keempat, agama mengajar kita tentang wealth distribution. Bagaimana tentang soal pengagihan harta, iaitu Islam memperuntukkan beberapa cara untuk kita agihkan harta sebelum mati dan selepas mati. Dan instrumennya ada berbagai, wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya lagi. Dan yang kelima, Islam ada satu kaedah dia panggil wealth cleansing, penyucian harta. Sebagai seorang Muslim, kita tidak sewenang-wenangnya boleh membelanjakan duit tanpa kawalan. Tak boleh, memang ada hukum akam, tak boleh dia gunakan duit rezeki ini untuk dibelanjakan ikut kehendak hawa nafsu. Apa sebab? Kerana setiap harta atau duit kita ada hak orang lain, 2.5%. No such thing 100%. Kok mana pun ini law, sama ada kamu setuju ataupun tidak, ada hak orang lain. Bahkan tuan-tuan, kalau sekarang dalam poket ada RM50, RM60, RM70, janganlah kata itu duit tuan-tuan 100%. On the way balik, macam-macam jumpa kita akan tengok. Kadang isteri yang tuan mesej, tolong beli ni kejap. Besok budak nak sekolah, pensel hilang, color hilang, color. Ada nak mengambilkan duit kita dalam perjalanan. Artinya, no such thing 100% milik kita. Tak campur lagi nak sedekah. Lepas ni lagi kan bawa ke kuni tu kan, sedekah lagi. Sebab itu Islam ajar, ini cara kau nak cucikan balik harta-harta kita. Wealth cleansing. Ini dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Sebab itu bila kita bercerita tentang wakaf, wakaf ni benda besar. Benda besar. Sebab wakaf ini, sekali sudah wakaf, tak boleh nak undur balik. Bayar. Sebab ramai sekarang orang, bila dia buat wakaf, dia ingat benda tu boleh undo. Dia bukan komputer pun boleh undo. Ctrl Z tak boleh. Sekali dah melangkah, tak boleh nak kabiat dah, habis dah. Tak ada dah. Akan menyusahkan banyak pihak. Sebab itu wakaf ni kata para ulama, apa saja harta yang ditahan oleh pewakaf ke atas harta-harta dia daripada sebarang urusan jual beli, perwarisan, hibah dan wasiat, dan dikekalkan sumber fizikalnya dengan niat untuk kebajikan manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa wakaf dengan sedekah itu tak sama. Justru bila masjid ni buat dana wakaf besar, biasanya sumbangan sedekah, wakaf besar. Wakaf ni dia tak sama dengan sedekah. Wakaf lebih berat lagi. Dia kalau sedekah, dia punya pahala setakat sedekah je. Maksud saya begini, contoh, tuan-tuan sedekah orang, sedekah duit kepada peminta sedekah di pasar malam. Dia duduk, dia lapar. Saya lapar bang, saya lapar. Kita berbagilah RM10 kepada dia. Pahala kita akan dapat bila benda tu bermanfaat.
Dia pun dapat RM10, dia beli nasi ayam, air teh ubin limau. Dia pun makan, puang makan. Bila dia makan, dia kenyang, dapat pahala. Tatrudu ju'an dia panggil. Kau mengenyangkan orang lapar. Pahala lah sepanjang dia kenyang, dia sihat, dia bertenaga, dia boleh gembira, dapat pahala. Tapi apabila makanan tu dah habis, dia pergi ke bilik air, buang hajat dan dia jadi lapar semula, habis. Tak ada. Dia punya perjalanan dia sampai situ saja. Tapi wakaf ini dia adalah jariah. Dia berterusan sampai bila-bila. Dia bersifat kekal sampailah benda tak jadi manfaat lagi lah. Sebab itu ganjaran pahala orang yang berwakaf, dia akan mengalir dan berkekalan selagi harta itu jadi manfaat yang lama. Sebab itu kalau tuan-tuan nak bagi orang makan, boleh. Bukanlah tuan-tuan kan, tak semangat ni. Kalau Ustaz, aku baru nak sponsor masjid makan apa semua ni. Kalau dia dah kenyang lah, baru pergi pada. Tuan-tuan bagilah makanan yang lama sikit kenyangnya. Macam mana Ustaz? Sedekah lah hari-hari. Hari-hari lah sedekah. Sebab itu dia wakaf ini, dia lebih lagi, dia lebih serius lagi. Contohnya, katakanlah tuan-tuan dengan RM10 yang pewakaf itu wakafkan, dia akan dikumpulkan dalam satu tabung kumpulan wakaf. Saya ingat masjid kita akan buat kaedah begitu. Dikumpulkan dalam satu tabung kumpulan wang wakaf dan kemudiannya digunakan untuk pembinaan masjid kita. Jadi selagi masjid itu ada, selagi itulah mengalir di pahala kita. Jadi itu yang membezakan wakaf dengan sedekah. Cuma tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW pernah menyebut pada Anas bin Malik. Dia ada banyaklah cara untuk kita dapat amalan pahala mengalir tak habis-habis ini. Buat masjid salah satu daripada dia. Nabi sebut, kata Anas bin Malik, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fil qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan, kalau ente buat, ini amalan pahala ni berjalan walau ente sudah mati, kata Nabi. Biasanya bila kita mati, minta pahala tutup dah tak ada lagi. Duduk dalam kubur macam mana? Tapi ada 7 amalan kalau buat, dia masih jalan. Pertama sekali Nabi mengajarkan, man 'allama ilman, siapa yang mengajar ilmu kepada orang, kata Nabi. Kemudian au ajra nahran, ataupun mengalirkan sungai dengan syarat selagi diminum. Ataupun dia au hafara bi'ran, dia menggali perigi misalnya. Ataupun au gharasa nakhlan, dia menanam tanaman. Lebih spesifik Nabi sebut nakhlan, pokok kurma. Boleh ditukar kepada pokok lain, tapi bagi orang yang jenis literal, dia akan pegang. Nabi sebut kurma lah, tak boleh pokok lain. Pulanglah masing-masing. Yang penting sifat kurma tu ada, iaitu boleh dimakan, bermanfaat. Mana kalau nak tanam pokok di masjid, tanam pokok yang bermanfaat. Tanam pokok bunga boleh, tapi tak ada orang makan. Binatang boleh makannya. Kita tak mandang saja lah, gambar selfie semua. Tapi kalau tanam mustaqim, akan ramai manfaatnya ya. Ramai datang. Bukan ahli Korea pun datang. Dia ada manfaat. Ataupun kata Nabi, awbana masjidan, ataupun kau membantu pembelaan masjid. Awaratha mushafan, ataupun kau wakafkan Quran. Ada spesifik lagi kata ulama, Quran itu ditulis sendiri. Ada yang berpandangan begitu. Quran yang ditulis sendiri. Dia kita nak tulis sendiri. Kalau tuan-tuan nak tulis Quran semua tak tertulis. Kalau tanya saya, boleh nak buat surah Yasin, okey, 83 ayat. Tak banyak sangat. Dalam besar-besar lah pencen ni kan tak ada benda nak buat sangat. Baik duduk rumah. Daripada mengacau kerja siang malam, baik kita nulis Yasin apa semua. Dapat 10 ayat sehari. Bila dah siap semua, hantar ketua imam, minta imam tolong cek lah bagi ke apa tu. Bagilah duit kopi sikit ketua imam. Pening juga nak baca banyak tak betul tu. Kemudian dah elok semua. Tak payah level hantar bukit DN. Bagai-bagai nak ada ISBN. Anak beranak je ni. Dah okey semua, pergi rezo, pergi photostat banyak-banyak. Pesan pada anak isteri, apa kalau meninggal, buat talim tak payah tempah Yasin, tak payah nak buat buku tadi jatib. Ni pakai apa dah tulis tangan, dah photostat siap-siap. Kalau orang masjid datang bagi ni. Kalau siapa nak ambil, ambil lah ni hadiah. Dia dapat pahala. Kalau pesan,
Jangan nak kalau ambil Yasin masjid pula, kalau tak pulang curi macam aku pergi dengan kubur tu. Banyak gitu. Jadi tuan-tuan tulis Yasin sendiri. Ada yang mencadangkan gitulah. Jangan tulis Rumi pula. Yasin, Y-A-S-I-N. Lebih. Buka, biasa Quran buka gini pula. Dia romanizekan semua kan. Dan yang terakhir Nabi sebut, Autaraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Kau meninggalkan anak-anak yang mendoakan kamu. Anak ramai, seorang tak doa kita. Letih doa lah dapat anak yang mendoakan kita. Kalau tuan-tuan perasan, 5 daripada 7 amalan yang Nabi ajar ini, 5 daripada 7 amalan melibatkan sedekah dan juga sumbangan. Sebab itu, jomlah menyumbang. Dan tuan-tuan kena bersyukur kerana di karya tuan-tuan sekarang sedang terbuka luas peluang untuk kita mencipta pahala sampai pencen. Dia panggil pencen kubur. Untung sangat karya kita sendiri. Biasanya kita dengar orang nak buat masjid di karya orang. Oh di Johor ke, di mana Beranam ke mana. Sekali ni depan mata kita. Dan tuan-tuan akan rasa megah. Sumbangan kita sudah naik satu-satu. Jadi seronok sangat. Seronok sangat. Bila menengok surau ataupun masjid yang kita terlibat daripada awal perbincangan sampailah pembinaan. Bila dah siap itu, tuan-tuan semayang tu saya percaya tuan-tuan akan sujud lama sangat. Rasa megah. Kerana rasa ini usaha kita ramai-ramai. Walaupun RM10 dia bagi, kita rasa ada sumbangan kita.